Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ni sekali lagi Allah izinkan dengan kehendak rahmat dia untuk saya berkongsi di dalam madrasah Ramadan, tadabbur juzuk 2, masih di dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 186, muka surat yang ke-28. Tajuk kali ini adalah Allah itu dekat dan dengar semuanya, berdoalah. Sebelum kita mulakan sesi tadabbur kita pada petang ini, mari sama-sama kita menadah tangan dan berdoa seketika. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan. Bantulah kami untuk melaksanakan puasa kami, melakukan solat malam, menjaga lisan kami, telinga kami, hati kami, tangan kami, kaki dan memelihara pandangan, dan jangan Engkau jadikan puasa kami hanya sekadar lapar dan dahaga. Allahumma amin. Kepada yang mendengar perkongsian saya ni, segala isi yang saya dapat di dalam perkongsian sesi tadabbur ini adalah daripada saya mengikuti kelas Tadabbur Center bersama Ustaz Syari dengan Ustaz Syazmi. Baik, di dalam kehidupan kita pernah tak kita ni merasakan kita keseorangan apabila kita ada masalah yang Allah takdirkan untuk kita hadapi, dalam arti kata takdir buruk ataupun ujian musibah. Ada tak kita merasakan yang tidak ada orang dekat dengan kita untuk kita luahkan masalah tersebut? Kadang-kadang kita ni ada 1,001 masalah dan kita merasakan yang kita ni manusia biasa dan kita memerlukan seseorang yang boleh mendengarkan semua keluhan kita dan kita nak luahkan segala perasaan dan masalah yang kita alami pada saat itu, betul tak? Jadi kadang-kadang bila kita menghadapi masalah ataupun musibah, antara dilema yang kita lalui adalah dua perkara lah. Yang pertamanya, dilema siapa yang dekat dengan kita, supaya kita nak bercerita tentang masalah kita, bukan kita boleh bercerita dengan semua orang. Mestilah kita nak memilih salah seorang yang boleh mendengar masalah kita tanpa judge kita, kan? Jadi kita ada dilema dalam kolbu kita ni, ada dilema siapa orang tu yang dekat dengan kita mencari-cari. Yang keduanya, kita dilema siapa yang nak mendengar masalah kita ni, dan mampukah dia tu ada ability tak nak mendengar segala permasalahan kita tu. Jadi apabila kita berhadapan dengan makhluk, kita terhijab, kan? Kita manusia biasa, kan? Jadi kita, orang kata apa, kita mencari-cari siapa yang nak mendengar masalah aku ni, dan boleh ke dia ni nak mendengar dengan betul mendengar atas apa yang aku nak ceritakan ni. Contoh dia macam tu lah, ya. Jadi apabila kita mendalami ilmu tasawuf, kita tahu yang makhluk ni sama je dengan kita, bahawasanya makhluk lemah seperti kita. Ada sifat-sifat yang tak baik, kan? Dan makhluk itu sendiri tidak mampu pun untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi apabila kita pergi ke makhluk, sebenarnya ianya adalah satu, orang kata apa yang kita panggil dalam bahasa Inggeris, satu orang kata perkara yang breach lah. Breach tu maksudnya kita dah melanggar orang kata apa, protokol lah dengan Allah, di mana sepatutnya apa saja permasalahan yang kita hadapi, orang yang ataupun yang perlu kita rujuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merujuk selain daripada dia, bermakna kita telah menyekutukannya.
baik kita pergi kembali bagi situasi manusia biasa, ya. Dia akan mencari-cari siapa yang dekat dengan dia dan siapa yang mampu mendengar kepada permasalahan yang dihadapi tadi, kan. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri Allah telah merakamkan satu ayat di mana Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Mungkin masing-masing boleh membuka Al-Quran dan mari sama-sama kita tadabbur bersama ayat Al-Baqarah 186 muka surat 28, ya. Saya membacakan dalam bahasa Melayu sahaja kerana ada tidak boleh membacanya dalam bahasa Al-Quran lah. Jadi Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Masya Allah, ya. Allah dah rakamkan sebenarnya dalam Al-Quran. Dalam ayat ini Allah bercerita tentang hamba-hambanya yang kerap bertanya soal tentang dirinya, iaitu mungkin dalam hati dia bermain bertanya Allah itu apa. Soalan yang kerap lah yang ditanyakan kepada Allah dalam monolog dia, kan. Di antaranya kemungkinan lah hamba tu akan bertanya, Allah ni ada ke tak bersama dengan saya? Allah ni ada tak bersama dengan aku? Kita mesti macam tertanya-tanya sebab Allah tu kita tak nampak. Betul. Jadi soalan yang pertama ni sebenarnya ingin merasakan Tuhan tu bersama dengan kita, hidup bertuhan tu. Jadi kebanyakan sebenarnya manusia, hamba-hamba Allah dekat dunia ni tidak merasakan hidup bertuhan, tidak merasa Allah itu sentiasa bersama dengan kita. Ini adalah soalan-soalan yang sentiasa bermain dalam fikiran hamba-hamba dia apabila musibah jatuh ataupun ditakdirkan untuk dihadapi. Dia mencari-cari Allah ni ada ke tak bersama dengan aku. Ataupun soalan yang kedua adalah Allah ini dengar ke tidak setiap permintaan aku ni. Jadi apabila dia berdoa dia tidak merasai sampai menimbulkan dalam diri dia Allah ni dengar ke tak setiap permintaan aku ni. Jadi soalan yang ketiga pun mungkin boleh orang bertanya, Allah ini faham ke tak masalah aku ni? Masya Allah. Soalan-soalan ni kalau kita belajar tasawuf, ianya lebih kepada tiada beradab lah dengan Allah. Sebab Allah yang memberikan, aturkan masalah tu dekat kita, pastilah dia lebih maha mengetahui, kan, apa yang terjadi dekat setiap hamba-hamba dia. Jadi ini adalah kategori orang awam, yang tiada ilmu dalam bidang tasawuf, tidak bidang tauhid, kan. Jadi pentingnya sebenarnya kita dalam sisa-sisa kita hidup dekat dunia ni, kita upgrade diri kita sedikit agar level kita daripada orang awam tu boleh berubah menjadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah ni dia mengetahui kelemahan hamba-hamba dia, kan. Dia telah merakamkan perkara ni di dalam Al-Quran, kan, bagi kita. Cuma saya kadang-kadang saya akan kaitkan daripada sisi pandang tasawuf, dari sisi pandang hakikat, sebab kita pun memang belajar tentang perkara ni. Jadi Allah ni sebenarnya memahami kelemahan hamba-hamba dia sebab dia yang menciptakan hamba-hamba dia, betul tak? Jadi dia merakamkan dalam ayat ini daripada persoalan-persoalan yang tadi yang hamba-hamba dia tu tanyakan. Maka Allah sebenarnya menjawab pertanyaan itu dengan memaklumkan perkara pertama, yang Allah ni ada ke tidak bersama dengan aku tu, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yang bahawa kita boleh tengok fa'inni qarib. Di situ ustaz menerangkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat dekat dengan kita semua, hamba-hambanya. Bayangkan Allah tu dia menggunakan fa'inni.
huruf fa dekat situ menurut kata ustaz, dia berfungsi sebagai satu isyarat, menunjukkan betapa cepatnya Allah menjawab persoalan dan dilema kita tadi. Fa inni tu maksudnya sesungguhnya aku berada dekat. Allah memang sangat dekat dengan kita, cuma kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar menyelusuri ilmu tauhid, kita akan kita boleh berhubung dengan Allah melalui qalbu kita, dengan memandang Allah tu melalui melalui af'al dia, asma' dia, sifat dia. Daripada situ kita merasai, sebab Allah ni tidak bertempat, tidak berjisim. Jadi bagaimana kita nak memandang Allah tu? Dengan 3 perkara yang saya sebut tadi. Allah memang sangat dekat dengan kita jika kita sentiasa berhubung dengan dia melalui kolbu kita. Sesungguhnya kolbu ni adalah satu nikmat yang paling besar Allah telah kurniakan kepada kita, cuma jarang kita nak menggunakan nikmat tu dengan betul. Kebanyakannya kita tak tahu bagaimana cara untuk berhubung atau memandang Allah dalam kehidupan kita. Jadi walaupun begitu, dalam Quran Allah sendiri, huruf fa tu adalah satu pengukuhan yang Allah mengatakan betapa cepatnya Allah menjawab persoalan dan dilema kita tadi. Betapa Allah tu sebenarnya berada dekat dengan, sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Maka dilema yang pertama tadi, Allah ni ada tak bersama dengan aku tu tadi, terjawab lah ya, dengan pantasnya Allah menjawab di dalam ayat ini, maklumkan yang Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita ni terlalu memandang makhluk, sebab makhluk tu kita nampak macam kita rasa mudah nak reach dia kan. Tetapi sebenarnya kita merasakan yang barangkali makhluk tu boleh mendengar segala permasalahan kita kan. Tetapi di dalam Al-Quran ni Allah merakamkan yang Allah memberi tawaran daripada Allah sendiri, iaitu Allah Tuhan kita dialah yang paling faham kita, sebab Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah tu berada sangat dekat dengan kita. Bagi saya ianya adalah satu rahmat yang sangat luar biasa lah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan Allah sendiri memaklumkan yang dia dekat dengan kita semua. Jadi walaupun kita tahu Allah itu dekat dengan kita kan, kita berdoa, betul tak? Kenapa kita masih lagi ada kegelisahan lah di dalam diri kita ni kan, walaupun Allah memaklumkan yang dia dekat dengan kita. Kadang-kadang apabila kita reach makhluk, kita menceritakan permasalahan kita kepada makhluk, kita hanya mendapatkan ketenangan yang sementara. Jadi sekarang sana sini trending healing kan, healing kita pergi ke sesuatu tempat kan, dengan harapan dapat healing dengan apa masalah yang kita hadapi. Tetapi sebenarnya apabila kita kembali kepada realiti ataupun kehidupan yang asal, masalah itu tetap berlaku. Dan kenapa walaupun bila kita ke makhluk ataupun kita pergi ke pantai kan, kita mengharapkan makhluk, pantai itu adalah makhluk kan, kita merasakan yang kita healing di sana, kerana kita mencari selain daripada Allah pencipta kita. Itu yang kita selalu, orang kata salah konsep lah dalam kehidupan ya. Dan kita ada sesetengah manusia yang hamba-hamba dia ni berdoa, tetapi kenapa doa dia ataupun dia membuat amalan dia kan, ianya tidak memberi kesan ketenangan ke dalam hati dia. Masih lagi ada sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kita kan. Adakah kita ni sebenarnya merasakan perkara tu normal, ataupun kita kena ada di dalam hati kita sedar yang kita kena check kembali apa sebenarnya silap yang sebenarnya, apa sebenarnya yang
kesilapan apa yang aku telah buat, kan? Kerana aku masih merasakan tidak tenang untuk menghadapi segala cabaran dan ujian yang Allah telah tetapkan, kan? Sebab ujian dia tidak berhenti kepada satu, dia ada 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya, sehinggalah kita meninggalkan dunia ini. Jadi di dalam Al-Quran ni Allah dah merakamkan yang dia dekat dengan kita, dan kenapa kita perlu nak cari yang jauh-jauh sampai nak kena pergi ke mana-mana lah, pergi ke pulau ataupun ke mana-mana nak healing, kan? Dan kemudian mencari makhluk. Kadang-kadang kita ni ada idola yang kita melihat ataupun kagum dengan seseorang, kan? Yang barangkali orang itu kita merasakan dialah idola kita, kan? Dialah yang boleh, orang kata apa, kita meluahkan segala apa permasalahan kita, dan mungkin kita suka dengar kata-kata hikmah daripadanya, kan? Tetapi kadang-kadang makhluk ataupun manusia dia tidak sepanjang masa akan bersama dengan kita. Makhluk akan meninggalkan kita. Makhluk tidak kekal. Jadi sebenarnya kita tidak memahami konsep tersebut. Dan sekali lagi saya mengatakan Allah dah memberi petunjuk di dalam Al-Quran melalui ayat 186 ini yang mengatakan, akulah, hanya aku sahaja yang berhak untuk engkau cari, dan sesungguhnya aku berada sangat dekat dengan hamba-hamba dia. Di situ sebenarnya Allah dah bagi hint dah kepada kita. Cuma hijab kita masih tebal dan Allah tidak izinkan untuk kita sedar akan perkara tu. Untuk kembali kepada Allah, untuk berdoa dan untuk merasakan diri Allah tu dekat, ia adalah satu proses yang kita perlu tempuh dan perlu kita didik ataupun tanamkan di dalam kolbu kita. Jadikan ianya sebagai satu pegangan kita, di mana kita merasai Allah tu berada dekat dengan kita. Allah tu meliputi kita sentiasa. Jadi perkara-perkara gini perlu, orang kata apa, perlu mencari ilmu lah, di mana ilmu tasawuf dan ilmu tauhid tu sangatlah bersesuaian untuk kita cari pada masa-masa yang bagi saya akhir-akhir zaman ni, kan, banyak perkara-perkara yang berat, ujian semakin berat, kan. Jadi perlu ada satu solution untuk kita merasai kehidupan bertuhan tu, agar kita dapat, orang kata, menempuh segala ujian, segala cabaran yang Allah telah tetapkan kepada kita. Bersama kita tempuh ujian tu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tahu kelemahan makhluk sama seperti kita, makhluk mudah berputus asa dengan seseorang yang bermasalah, kan. Sekali-sekala makhluk boleh dengar, tetapi tidak selamanya makhluk akan berada dengan kita. Maka di sinilah Allah memberitahu yang Allah menolak ke tepi ke semua dilema yang ada tadi, iaitu Allah memberitahu bahawa dia dekat dengan kita. Dekat bagaimana? Dekat in term of hubungan, dia sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Jadi Allah nak memberitahu betapa Allah itu sangat rapat dengan kita, sangat close, sangat dekat dengan kita. Jadi dilema yang kita lalui tadi, iaitu lalu Allah menjawab dengan ayat yang seterusnya, iaitu ujibu dakwah. Dekat sini ayat ini agak bermakna untuk saya juga, dan juga untuk sesiapa yang mendengar ni, kerana Allah memaklumkan kepada kita bahawa yang ujibu dakwah tu, yang Allah Subhanahu Taala dia memustajabkan doa kita. Dan cara Allah present dalam ayat ini ialah Allah kata ujibu dakwah. Allah tak kata ujibu doa. Apa beza dengan kedua-dua tu? Ujibu dakwah ni ustaz menerangkan bermaksud ialah Allah memustajabkan setiap satu doa. Manakala ujibu doa ni adalah Allah memustajabkan doa-doa. Jadi beza kedua-dua ini, kalau kita lihat mana satu yang lebih powerful atau detail, mestilah yang memustajabkan
setiap satu doa, kerana ia memberikan isyarat gambaran yang setiap satu doa yang kita sebutkan, kita adukan, kita titipkan kepada Allah, Allah dengar satu persatu dan Allah jawab dan memustajabkan satu persatu doa tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya di saat kita banyak sangat masalah kan, kita dah ditimpa ujian tadi kan, kita mencari-cari siapa yang nak kita dengar masalah kita ni kan. Jadi Allah menawarkan diri dengan Allah mengatakan yang dia dekat kan. Jadi hamba tu cara dia untuk berhubung dengan Allah adalah doa. Okey, melalui doa. Jadi dia perlu menceritakan setiap persatu doa dia kepada Allah kan. Dan Allah mengatakan yang ujibu dakwah, dia memustajabkan doa kita. Jadi setiap satu doa yang kita panjatkan, Allah memustajabkan doa tersebut. Jadi maksudnya bila kita adukan kepada Allah, Allah dengar semuanya. Hamba-Ku, apabila engkau adukan kepadaku, aku dengar semuanya. Aku tidak pernah tak dengar apa yang engkau adukan, wahai hamba-Ku. Setiap apa detail perkara yang kita adukan, kita doa. Apabila kita doa, sebenarnya kita bercerita dengan Allah, betul tak? Dan kita mengharapkan sesuatu pertolongan daripada Allah kan. Allah mendengar setiap satu ujibu dakwah tu. Allah memustajabkan setiap satu doa daripada hamba-hambanya. Mungkin kita boleh lihatlah contoh macam ada satu hari tu kita tak sihat, kita demam, okey. Cuba bayangkan dalam satu hari tu bukan kita seorang saja yang demam. Kalau nak ikutkan seluruh dunia, berbilion-bilion orang yang sama macam kita demam ya. Dan berbilion-bilion juga orang memanjatkan doa kepada Allah. Walaupun berbilion-bilion orang doa benda yang sama, lafaz yang sama kan. Bila Allah kata ujibu dakwah tu, maksudnya setiap satu doa daripada berbilion-bilion tu Allah dengar. Dan Allah kata maksudnya dan Allah siap bagi tahu yang Allah kenal pula setiap orang-orang yang berdoa tersebut. Masya Allah, begitu teliti dan bijaksananya Allah ni menguruskan setiap hambanya. Di situ kita nampak dah keesaan Allah tersebut menguruskan hamba-hamba dia. Berbilion-bilion dalam satu hari itu baru satu keadaan, iaitu demam. Seorang hamba demam dan seluruh dunia pun pasti ada yang demam pada hari tersebut. Jadi kita bayangkan Allah ni dia mendengar setiap satu doa tu, dan dia kenal pula setiap orang yang berdoa. Setiap hamba-hamba dia tu dia kenal sebab dia yang menciptakan. Jadi siapa yang lebih kenal kita, diri kita ni, makhluk atau Allah? Sudah semestinya jawapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa apabila kita menghadapi sesuatu keadaan yang agak sukar ataupun sama ada berbentuk apa tu, terpulanglah dari pelbagai kan musibah ni kan, kenapa kita masih lagi nak mencari makhluk, padahal kita ada Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha teliti, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha memakbulkan. Kenapa kita tidak mencari Allah dan kita berdoa kepadanya kan, mengadu kepadanya kan? Kenapa kita masih lagi mencari makhluk? Kerana kita tidak merasai hidup bertuhan. Jadi pada hari ini, semoga Ramadan pada kali ini kita boleh, orang kata apa, upgrade diri kita dalam kita mencari Allah tu, dalam kita ingin merasakan Allah tu berada dekat dengan kita. Allah itu memustajabkan doa kita, dan Allah itu sendiri mengenal kita. Jadi perlu cari ilmu tentang perkara ni. InsyaAllah ada jalan dia. Jadi slot yang terakhir pada hari ini saya ingin kongsikan ya. Mungkin ada di kalangan yang mendengar sharing hari ini tertanya-tanya lah. Sekarang ni kita cerita
pasal Allah itu dekat dengan kita kan. Kita hadapi masalah, kita berdoa, kita mula berdoa kan. Allah dengar doa kita kan. Allah kata Allah mustajabkan doa tu kan. Allah kenal kita kan. Tapi kadang-kadang kita tengok, kita alami dalam hidup kita ni banyak doa Allah tak makbulkan. Kadang-kadang masalah itu adalah perkara yang kita ingin selesaikan dengan segera, betul tak? Kita perkara itu urgent lah. Okey, apa yang kita, cabaran yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi tu kan, kita rasa ianya urgent dan kita pun berdoa kan, kita berdoa bersungguh-sungguh, kita berdoa kan, tetapi Allah tak makbulkan doa kita. Kenapa perkara macam tu terjadi? Jadi sebenarnya kita perlu tanya diri kita, bila kita berdoa dengan Allah, kita kena ingat siapa kita. Kita ni siapa sebenarnya? Kita ni adalah hamba Allah. Bila kita sebut hamba, ada tak posisi kita untuk mengarahkan Allah? Nak arah-arah Allah. Ya Allah, saya nak sekarang juga Engkau kabulkan doa aku ni, ya Allah. Ya Allah, saya nak selesaikan masalah ni sekarang juga, ya Allah. Ada tak kita ni layak untuk mendesak Allah? Allah benarkan kita lakukan cuma meminta, tetapi Allah tak pernah membenarkan kita untuk mendesak Dia. Kita kena tahu protokol dengan Allah ni, adab dengan Dia. Sebab kita ni hamba sahaja. Allah tu Tuhan. Allah tu yang menciptakan kita. Hubungan Tuhan dan hamba. Jadi kalau kita kalau kita orang kata apa, kita bersangka-sangka dengan Allah, kita mengatakan kenapa Allah tak makbulkan pun doa aku ni kan, kita dah buruk sangka dengan Allah. Begitu tiada beradab kita sebenarnya dengan Sang Pencipta kita, ya. Lepas tu kita seolah-olah mendesak Allah. Kita pula yang mengarahkan Allah untuk mengikuti kita. Terbalik pula kita ni banyak memakai sifat Allah, betul tak? Kita tak sedar sifat kita ni apa. Kita ni hamba. Hamba pasti ada sifat dia. Hamba ni sifat dia hina, kotor, jahil, doif kan, fakir, selalu ikut hawa nafsu, jijik. Kita ni hari-hari berdosa. Kita ni terikat sentiasa dengan Allah. Kita ni terlalu banyak hajat dengan Allah. Itulah kita. Jadi kita, Allah tu kita perlu tahu Dia punya sifat. Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha mulia, Allah maha suci. Allah tu sifat dia berlawanan dengan kita. Jadi kita jangan pakai sifat Allah. Allah tu kita tak boleh desak dia. Adakah hamba yang mendesak Tuhan dia untuk dapatkan sesuatu? Tidak kan? Jadi bila kita berdoa sebagai hamba Allah, maka kita kena belajar untuk sabar. Allah nak didik kita satu sifat. Allah nak orang kata apa, install dalam kalbu kita tu sifat sabar. Jadi kita kena, orang kata apa, sifat sabar tu sebenarnya pun bukan sifat kita. Kita ni sifat kita apa? Tergesa-gesa. Tetapi Allah nak kita belajar sifat dia. Jadi, dan Allah nak kita redha, belajar redha dengan segala ketentuan Dia. Jadi kita kena orang kata apa, kena tahu kita punya protokol dengan Sang Pencipta kita, ya, dengan Al-Khaliq kita lah. Baik, di dalam ayat ini juga Allah menyatakan sesuatu, merakamkan juga di mana Allah mengatakan dalam ayat seterusnya, untuk Allah memakbulkan doa kita, kita sebenarnya kena laksanakan juga sesuatu terlebih dahulu. Allah ni Dia boleh memustajabkan doa kita walau tanpa kita buat apa sekalipun. Tetapi ada protokol Allah dah tetapkan. Jadi jasad ni ada protokol dia, untuk Allah makbulkan doa tu. Jadi kita sebelum nak Allah makbulkan doa kita, kita perlu menunaikan hak Allah. Baru Allah akan tunaikan hak kita. Sebab apa? Sebab
Allah tu Tuhan, kita ni hamba sahaja. Jadi Allah sebut dalam ayat seterusnya fal yastajibu. Di situ Allah berkata apa? Bila aku bagi perintah, engkau kena sahut perintah aku dulu. Kalau kau taat perintah aku dahulu, dan Allah sambung wal yu'minu bi, dan kau beriman kepadaku terlebihlah dahulu, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamulah orang yang mendapat rasyad, iaitu mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bagaimana untuk keluar daripada masalah ataupun penyelesaian yang engkau sedang hadapi tersebut. Jadi sebab kita ni ada masalah, kita berdoa kan, semoga kita dapat orang kata apa, menyelesaikan masalah tu, kita berdoa kepada Allah, betul tak? Tetapi sebelum nak dapatkan rasyad, iaitu petunjuk untuk keluar daripada masalah tu, petunjuk untuk kita dipermudahkan urusan kan, ataupun petunjuk kita dikeluarkan daripada kesusahan kan, Allah kata apa? Kau kena taat kepada perintah aku dahulu, beriman kepada aku. Mudah-mudahan itulah asbab kenapa kamu dipermudahkan urusan dan doa-doa kamu dimakbulkan. Jadi di sini Allah nak menyedarkan kita, nak kita berdoa. Allah memang dengar doa kita, tetapi siapa kita waktu berdoa tu sangat penting. Tu Kak Wah sentiasa pesan untuk membawa diri kita yang sebenar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah ni sebenarnya, kalau kita kenal dia, kalau kita mula merasai kan kehidupan bertuhan ni, jadi kita kenal dia dan kita kenal diri kita ni adalah hamba Allah sahaja. Jadi bila kita kenal diri kita, apabila kita mengangkat tangan untuk berdoa, jadilah diri hamba yang sebenar, iaitu diri yang hina, yang jijik, yang kotor. Kita kena rasakan tu. Jangan sesekali kita merasakan kita ni nak mengarah Allah, nak memohon sesuatu kan. Dan sebelum kita nak kata, kita nak nak memastikan Allah memang mustajabkan doa kita, tetapi Allah ada syarat dia, Allah dah tetapkan dekat dunia ni, protokol dia. Jasad kita perlu melaksanakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, iaitu takwa. Jadi perkara-perkara begini kita perlu titik beratkan, sebab kita sebagai hamba ada tugas kita, ada hak yang kita perlu laksanakan. Allah dah tetapkan begitu kehidupan kita di dunia ni. Jadi kita buat apa yang Allah suruh, kita perbanyakkan amal kita. InsyaAllah apabila kita sentiasa berhubung dengan Allah, kita memakai diri kita yang hina tu sentiasa apabila kita berhadapan dengan apa-apa perkara, apabila Allah kurniakan nikmat, kita syukuri, dan kita mengaku yang kita ni tiada apa-apa, kita nampak segala tu adalah perbuatan Allah kan. Kita akui yang kita ni lemah, kita sentiasa membawa diri kita yang begitu kan. Dan dalam kita menghadapi kesusahan pun, kita kembali kepada Allah, memohon pertolongan daripada Dia, mengakui diri kita lemah kan. Jadi apabila kita ada ciri-ciri begitu kan, sentiasa berhubung dengan Allah, bukan dalam masa kita susah saja kita berhubung dengan Allah, betul tak? Dalam kita senang pun kita berhubung dengan Allah. Jadi kalau kita maintain perhubungan begini dengan Allah, insya-Allah doa kita pasti Allah makbulkan. Doa kita pasti mustajab. Dengan syarat kita kena orang kata apa? Apa tu kita panggil mujahadah lah kan. Mujahadah berbuat kebaikan, betul tak? Mujahadah meninggalkan larangan, mujahadah untuk sentiasa berhubung dengan Allah di dalam kalbu kita, betul tak? Jadi perkara-perkara tersebut sebenarnya memain peranan untuk memastikan, untuk mendapat doa yang mustajab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini Ramadan yang kedua untuk tahun ini. Mudah-mudahan dalam madrasah Ramadan kali ini akan menyebabkan kita menyedari siapa kita sebenarnya di dalam berdoa dan bagaimana konsep doa itu bekerja. Ia bukannya semata-mata kita ni tadah tangan kemudian kita baca skrip.
Tetapi apabila kita berdoa kepada Allah, bermaksud kita menjadi hamba Allah, dan dengan menjadi hamba Allah, Allah permudahkan urusan hamba-hambanya, insya-Allah. Jadi semoga mendapat sedikit ataupun manfaat daripada ayat 186 ni, muka surat 28 tak silap tadi. Sesungguhnya Allah itu dekat, sangat dekat dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Semoga kita dapat mencapai sesuatu perhubungan yang istimewa dengan Pencipta kita, merasai kehidupan bertuhan tu dalam kehidupan kita, dan akhirnya ia menjadikan satu pegangan yang kukuh di dalam kalbu kita bahawa Allah itu tunggal. Allah yang Esa itulah yang menguruskan, memakbulkan doa kita, menjadi pendengar kepada masalahan kita, dan ia menguruskan ataupun menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi, insya-Allah. Jadi saya tutup dengan tasbih kifarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.